Pada 22 Januari, Dewan Undangan Negeri Johor DUN telah dibubarkan. Maksudnya kita akan ada pilihan raya lah, dan sekarang pun tengah bermula ataupun tengah berlangsung fasa pilihan raya negeri Johor, negeri kelahiran saya dan mungkin negeri kelahiran anda juga. Jadi untuk buang undi, 8 Mac hari tu dah ada proses pembuangan undi oleh macam polis apa semua tu kan. Diorang undi dululah. So untuk rakyat biasa, kita akan mengundi pada 12 Mac bersamaan dengan hari Sabtu nanti, insya-Allah. Jadi saya pun akan bondong-bondong pulang ke kampung untuk membuang undi. Ada beberapa fakta yang menarik tentang PRN Johor ni, sebab kita dah ada, some might say 3 PRN kan, Sabah, Sarawak, Melaka, dan kali ni keempat ialah Johor. Tapi apa yang menarik tentang PRN Johor ni ialah kita ialah satu-satunya negeri yang ada pertambahan pengundi 18. Tada! Begitu happy sekali. Okey, pengundi 18 ni ialah pengundi yang didaftarkan secara automatik oleh sistem SPR yang kita dah setuju dekat parlimen tu apa semua kan. Kita ada pertambahan pengundi daripada umur 18 tahun ke atas tu kan, yang berdaftar secara automatik tu seramai 749,000. Bukan 70,000, 749,000 pengundi 18 di Johor je. Ana pula. Saya masa tengok fakta tu macam ramainya pengundi 18 Johor ni. Okey, kita pun tak tahu macam mana trend pengundian daripada 18 tahun ni kan. Tetapi nombor itu sangat besar dan sangat menarik untuk kita ikuti apakah trend ataupun kesannya kepada keputusan PRN Johor ni. Selain daripada tu, kita ada lebih daripada 4 parti yang akan bertanding. Blok Giant yang ada ni ialah BN, PH, PN, ada muda. Kita ada parti-parti yang macam ni lah. So diorang akan bertanding. Pertembungan bukan sahaja 3 parti, tetapi ada setengahnya ada 4 penjuru kan. Ada yang lebih daripada tu sekali. Jadi bila banyak pertembungan ni, orang akan tanya, common question setiap kali PRN ialah siapa akan menang negeri tu. Macam Melaka yang menang ialah BN. Untuk Johor, kita bincang lah sesama penganalisis politik. Bila kita follow penganalisis politik, kita follow center-center yang buat research tentang PRN, PRU ni kan, mereka keluarkan unjuran yang BN akan menang sekali lagi di Johor. Ini disebabkan banyak faktor lah. Pertama, sebab dia buat comeback. Yang kedua, sebab pembangkang pun tidak berapa kuat. Maksudnya pembangkang tak solid kan. Patutnya bertanding, supposedly satu coalition bertandinglah guna logo yang sama, tetapi PKR tak nak. PKR nak bertanding dengan logo mereka sendiri. Amanah dan DAP pula nak gunakan logo PH. Kemudian Datang Muda bertembung dengan PKR di Lakin kan. Kita jadi macam wow, begitu lemah sekali kepembangkangannya. Sampai bercik elia aku. Siapa kita nak undi untuk PRN Johor ni? Ya, mesti anda akan ingat saya cakap undilah PH. Saya kan macam saya kan macam PH. Tapi bertenang kawan-kawan, sebab saya bukan nak U-turn pun, tapi saya pun tak nak menyebarkan rakyat saya di sini kan. Let's be fair lah. Untuk mengundi ni sebenarnya susah juga. Hari tu kami sembang dengan kawan-kawan, kita nak undi parti mana kan. Contohnya BN ada isu korupsi, PN ada isu korupsi ataupun ada isu incompetency, PH lemah, dalam masa sama ada few isu korupsi juga. So dia jadi macam semua parti tainted, semua parti ada keburukan masing-masing. Tetapi inilah waktunya kita menimbang dan kita mengira mana satu parti yang ada keburukan yang paling banyak, kita tolak lah. Memanglah dia melaungkan kami bebas rasuah, kami ni, tapi inside tu pun ada je budaya-budaya begini. Cuma tengok kepada ratio dia ataupun tengok kepada volume dia, berapa kerap. So ini antara cara fikir yang kita boleh buat untuk kita mengundi dalam PRN ni. Sebenarnya bukan dalam PRN ni je, dalam next election pun lah. Itu cara, salah satu cara. To be honest, kita akan lebih suka ataupun lebih senang dengan parti yang kita pernah kenal kan, sebab kita dah tahu cara kerja dia macam mana. Tapi untuk berlaku adil juga, be fair kepada calon-calon baru, calon-calon muda, calon-calon dari parti muda yang orang-orang muda. Dan kita pun sedar, takkanlah selama-lamanya kita nak bergantung kepada political dinosaur ni kan. Takkanlah selama-lamanya asyik-asyik muka Tun, asyik-asyik muka Muhyiddin Yassin, asyik-asyik muka Azmin, asyik-asyik muka DSAI. So macam kita dah kena prep dah kita punya generation dan support sebenarnya gerakan-gerakan yang mengetengahkan orang-orang muda. Tak kisahlah daripada parti muda ke, PKR ke, BN ke, PN ke. Kalau ada orang-orang muda yang eligible, yang ada credibility untuk diangkat, angkat je. Sokong mereka, ketengahkan mereka. Itu yang sepatutnya kita buat lah. Jadi itu sedikit lah sharing kita untuk macam mana nak mengundi, nak pilih siapa kan. To be honest, sebab saya nampak BN akan menang besar. Saya nak sebenarnya ada coalition ataupun ada kesatuan daripada pembangkang ataupun ada pembangkang dalam DUN tu yang kuat. Misalnya ada suara orang muda, ada suara orang yang mengetengahkan tentang pendidikan,
kerajaan, ada suara orang yang mengetengahkan tentang infrastruktur dan kemajuan. Jadi kita tak naklah kalau ada satu blok je yang kuat dan pembangkang tu sangat lemah, jadi nanti suara rakyat yang lain tu tidak akan didengar dengan mudah. Benda tu dah berlaku dah waktu zaman DN dulu kan, yang lama sebelum kerajaan bertukar tu. Kenapa kita susah nak didengar suara kita tu? Sebab blok tu terlalu kuat. Yang bagus tentang blok yang tidak terlalu kuat ataupun yang bagus tentang pembangkang yang kuat ini ialah mereka boleh gasak side kerajaan untuk dengar tuntutan rakyat. Dan untuk Sabtu ni 12 Mac, tolonglah kepada anak Johor, kepada bangsa Johor, baliklah mengundi, sebab itu sebenarnya bukan perkara yang main-main, sebab itu ialah tanggungjawab kita dalam sebuah negara demokrasi. Balik dan undi parti yang kita rasa boleh membangunkan Johor dan parti yang tidak menjadikan korupsi sebagai budaya mereka.